Saya Muhammad Adib bin Misman dari kelas 1A4. Tajuk kajian kes sejarah saya ialah Tamadun Mesir Purba. Penyataan masalah di dalam kajian saya ialah Tamadun Mesir Purba merupakan salah satu tamadun awal dunia yang bermula dan berkembang di lembah sungai. Bincangkan. Antara persoalan kecil dalam kajian ini ialah A. Mengapakah Mesir Purba dikatakan Hajar Sungai Nil? B. Terangkan ciri-ciri utama tamadun Mesir Purba. C. Beri cadangan anda untuk memelihara dan memelihara sungai di negara kita. Terdapat 3 objektif di dalam kajian ini. 1. Kajian dijalankan supaya dapat mengetahui dan menjelaskan tentang kepentingan Sungai Nil ketika tamadun Mesir Purba. 2. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri utama tamadun Mesir Purba. 3. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menyatakan dan menerangkan beberapa cadangan untuk memelihara dan memelihara sungai di negara kita. Saya menggunakan pelbagai kaedah kajian. Antaranya ialah kajian dari rujukan buku-buku, iaitu merujuk kepada buku rujukan di samping buku teks tingkatan 1. Selain itu, saya menggunakan kaedah audiovisual seperti menonton beberapa YouTube yang berkaitan. Seterusnya, saya melayari internet untuk menambah ilmu pengetahuan saya di dalam kajian ini. Saya juga telah mendapat bimbingan dan tunjuk ajar dari guru sejarah saya, Cikgu Ang Sui Bin. Seterusnya, dapatan kajian. A. Mengapakah Mesir dikatakan Hajar Sungai Nil? Mesir dianggap sebagai Hajar Sungai Nil kerana kawasan sekitar Sungai Nil mempunyai lumpur yang subur dan sesuai untuk pertanian. Selain itu, Sungai Nil membekalkan sumber makanan kepada penduduk Mesir, terutamanya ikan. B. Terangkan ciri-ciri utama tamadun Mesir Purba. A. Pentempatan kekal. Pusat pentadbiran di Bandar Tenis, berpindah ke Tebes. Bandar-bandar lain sebagai pusat pentadbiran perdagangan tumpuan penduduk dan pusat keagamaan. B. Kehidupan berorganisasi. Fir'aun sebagai ketua kerajaan Mesir Purba. Di dalam sistem organisasi, terdapat beberapa lapisan iaitu rahib, golongan bangsawan, tuan tanah dan jurutulis, petani, pedagang, artisan dan hamba. Sistem pemerintahan diketuai oleh Fir'aun, dibantu oleh golongan bangsawan. D. Pengukusan kerja seperti penanunan, pembuatan tembikar dan penciptaan peralatan. Ekspor utama kertas dan tekstil. E. Agama dan kepercayaan. Konsep peristiwa diamalkan. Selain itu, mempercayai kehidupan selepas mati. F. Sistem tulisan. Sistem tulisannya dipanggil hieroglif. Sistem tulisan ini menggambarkan gambar dan simbol. Selain itu, mencatat rekod pertanian dan pengutipan cukai. Rajah berkaitan tamadun zaman Mesir Purba. Gambar pertama ialah sistem organisasi di zaman tamadun Mesir Purba. Gambar kedua pula merupakan ciri-ciri tamadun Mesir. Gambar terakhir ialah sistem tulisan tamadun Mesir yang dikenali sebagai hieroglif. Dapatan kajian saya yang terakhir ialah cadangan untuk memelihara dan memelihara sungai di negara kita. Pertama, memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara sungai.
2. Pemerkasaan penguatkuasaan undang-undang oleh pegawai kerajaan atau pihak berkuasa. 3. Perancang bandar dan desa bertanggungjawab memastikan kawasan industri dan pertanian tidak berdekatan dengan sungai. 4. Mewartakan sungai sebagai pusat komuniti seperti anak angkat kepada pihak berkuasa tempatan. Kesimpulan dan cadangan dari kajian saya ialah pengetahuan yang diperolehi. 1. Mengetahui bahawa Sungai Nil telah membawa tamadun Mesir Purba daripada padang pasir menjadi tanah subur. 2. Tamadun Mesir Purba menjadi tamadun yang terbesar dan terkenal di seluruh dunia. Iktibar yang diperoleh. 1. Kita perlu bersyukur dengan anugerah Tuhan untuk meneruskan hidup. 2. Kita hendaklah gigih berusaha dalam mencapai matlamat untuk berjaya. Harapan saya. 1. Kita harus bertanggungjawab memelihara sungai di negara kita agar bersih dan mendapat dinikmati oleh generasi akan datang. 2. Harapan saya agar imej negara ini dapat dijaga dan disanjung oleh pelancong luar negara. Contoh keindahan Sungai Melaka tarikan ramai pelancong. Sumber rujukan untuk kajian kes sejarah ini, saya menggunakan buku teks tingkatan 1 dan buku rujukan sejarah. Selain YouTube dan internet juga sebagai sumber rujukan. Sekian, terima kasih.